Recording in progress. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Nizam Malik page. Sekarang ni di Facebook Nizam Malik page. Okey, selamat pagi diucapkan kepada anda yang sedang menonton kami secara live dan juga secara tontonan semula. Okey, so pertama sekali macam biasa, saya nak minta anda respon di ruangan komen. Adakah line internet saya okey? Adakah internet suara jelas semua okey, so anda boleh tulis di ruangan komen. Okey, kalau semua segala
segalanya berjalan dengan lancar, kita boleh teruskan majlis live bacaan Yasin dan tazkirah kita pada pagi ini. Okey, anda boleh tulis di ruangan komen dulu sebab saya nak make sure suara saya jelas dan juga line internet saya okey. So saya nak ucap terima kasih juga banyak kepada anda semua yang sedang berada ataupun dah berada di dalam majlis yang mulia pada pagi ini. Okey, iaitu majlis live bacaan Yasin dan tazkirah. Okey, so macam biasa, okey, live majlis pada pagi ini akan dikendali ataupun dipimpin oleh Ustaz Ilmin Aminin. Okey, dan tajuk tazkirah kita pada hari ini adalah kekayaan dari sudut pandangan Islam. Okey, so sebelum kita teruskan majlis kita pada pagi ini, saya selaku host ataupun moderator pada majlis pada pagi ini ingin membuat satu pengumuman dan juga ingin menyampaikan satu berita kepada anda semua yang sedang menyaksikan. Alright. Jadi di kesempatan ini saya mewakili seluruh tim Wealth Academy Sdn Bhd mengucapkan salam takziah buat salah seorang tim saham Masri, saudara Cik Siti Madihah binti Hussein, sekeluarga atas permergian bonda yang amat dikasihi Tuminah binti Ismail ke hadrat ilahi jam 3:30 petang semalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Tuhan, kami ampunilah arwah Tuminah binti Ismail, rahmatilah dia, maafkanlah dia, muliakanlah kematiannya, lapangkanlah kuburnya, jadikanlah syurga sebagai ganti tempat tinggalnya di sana dan berilah kesabaran yang tinggi kepada seluruh ahli keluarganya. Semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Marilah kita sama-sama sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. So saya serahkan kepada Ustaz Ilmin Aminin untuk kendalikan bacaan live Yasin dan juga tazkirah kita pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih Cik Syafiqah sebagai hos pada pagi ini, dan yang saya segani Tuan Nizam Malik, Wealth Academy Sdn Bhd sebagai founder, dan semua ahli keluarga besar Wealth Academy Sdn Bhd dan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang bersama kami dalam membacakan surah Yasin. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membacakan surah Yasin. Pada masa yang sama, saya mengajak setiap seorang daripada kita niatkan mudah-mudahan seandainya ada ganjaran pahala kebaikan asbab daripada pembacaan surah Yasin yang kita bacakan pada pagi ini, kita niatkan pahalanya dihadiahkan kepada almarhumah, bonda kepada Cik Madihah yang telah disebutkan tadi itu, iaitu almarhumah Tuminah binti Ismail. Mudah-mudahan roh almarhumah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban, baginda pernah bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan Yasin ke atas orang-orang yang telah meninggal dari kalangan kamu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi ini insya-Allah mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita terus kepada pembacaan surah Yasin. Bagi yang menggunakan mushaf Al-Quran, boleh terus buka kepada muka surat 440. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertama dan utama kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang baik dan kita doa mudah-mudahan Yasin yang telah kita bacakan tadi sama-sama Allah terima amalan tersebut pada masa yang sama. Seandainya ada pahala, anugerah kebaikan, kebajikan, ganjaran yang Allah berikan asbab daripada pembacaan surah Yasin, mudah-mudahan dapat kita hadiahkan kepada almarhumah yang kita maksudkan, iaitu almarhumah Tuminah binti Ismail, dan kita doakan mudah-mudahan roh almarhumah sentiasa dicucuri rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan berkongsi berkenaan satu tajuk, iaitu apakah pandangan Islam tentang kekayaan. Apakah pandangan Islam tentang kekayaan? Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita pergi bercerita tentang kekayaan, tentang nikmat, tentang kemewahan, tentang rezeki, kita lihat dulu ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kemewahan dan kekayaan. Ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kemewahan dan kekayaan. Sebagai contoh, kita lihat dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب." Apa makna daripada ayat ni? Cuba kita perhatikan. Dijadikan. Dalam bahasa yang lebih direct, penterjemahan dia ialah dihiaskan. Dihiaskan untuk manusia. Pada kita ni ada satu perhiasan. Apa perhiasannya? Dijadikan terasa indah pada pandangan manusia itu, iaitu rasa suka, rasa cinta, rasa seronok terhadap apa yang dia inginkan. Iaitu apa? Yang pertama, wanita. Perempuan-perempuan maknanya wanita-wanita. Dengan kata lain, kita ada perasaan fitrah bagi manusia tu, iaitu satu perhiasan yang Allah beri, iaitu ingin hidup berpasangan. Bagi lelaki, inginkan hidup berpasangan, berkeluarga dengan wanita, begitu juga sebaliknya. Itu adalah sesuatu yang Allah hiaskan pada diri kita. Kemudian, adakah wanita sahaja, ataupun adakah maknanya pasangan sahaja? Rupanya tidak. Iaitu juga kita ada keinginan untuk memiliki anak-anak, wal banin, iaitu anak-anak. Kemudian, wal qanatiril muqantarah, iaitu harta benda yang banyak. Qanatir muqantarah maknanya harta yang bertumpuk-tumpuk ataupun yang kita sebut apa? Yang banyaklah, yang terkumpul. Kita ada perasaan dan keinginan ingin memiliki harta yang banyak. Dari kalangan apa? Harta sama ada dari emas, minaz zahab wal fiddah, dari emas dan perak. Dan kita juga ingin kalau memiliki kuda-kuda pilihan. Ini lambang kepada memiliki kenderaan, memiliki transport yang baik. Mula-mula kita beli kereta yang harga sekian.
Lepas ni kita nak beli kereta yang harga sekian. Lepas ni kita nak tambah lagi satu lagi kereta. Lepas tu kita tambah, tukar lagi. Keinginan memiliki kenderaan, pacuan yang baik tu adalah sesuatu yang menjadi perhiasan kepada kita. Dan juga ada keinginan untuk memiliki haiwan ternak dan sawah ladang. Lambang kepada kekayaan, pemilikan dan juga hartanah. Itulah kesenangan hidup di dunia. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik. Wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, daripada ayat Al-Quran ini kita lihat kekayaan, kemewahan, kesenangan, pemilikan, hartanah dan apa sahaja yang memberikan keseronokan kita dalam kehidupan dunia, pada dasarnya dia adalah fitrah yang memang menjadi perhiasan bagi diri kita. Baik. Cuma dalam mendapatkan perhiasan-perhiasan ini, kita boleh lihat keperluan manusia ni kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Keperluan manusia, keperluan kita terhadap perkara-perkara tadi ni, kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian. Baik, bahagian yang pertama diberi nama dengan nama daruriyat. Daruriyat. Daruriyat ni maknanya keperluan hidup kita yang penting, yang mana tidak boleh tidak kita kena ada dalam kadar yang paling minimum. Ada dalam perbincangan kita ni 3 perkara: makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Maknanya kalau daruriyat, orang yang makan dia memiliki makan sekadar, jangan sampai dia mati kelaparan lah. Itu maknanya daruriyat. Dia ada satu jenis makanan yang mana kalau dia makan cukup untuk diri dia saja. Itu nama dia keperluan daruriyat, keperluan yang sangat penting. Tempat tinggal contohnya dia duduk di tempat yang boleh berteduh. Tidak mewah, tidak selesa, tapi yang penting boleh dia jadikan tempat dia menginap, boleh dia jadikan sebagai tempat tinggal. Itu maknanya perkara tersebut dia telah dapatkan daruriyat untuk diri dia. Perkara minimum yang menjadi keperluan hidup. Kemudian yang ketiga, pakaian. Pakaian dia tak cantik, pakaian dia tidak mewah, pakaian dia tidak mahal, tapi bolehlah sekadar yang namanya dapat berpakaian. Orang yang macam ni maknanya dia telah memiliki perkara-perkara daruriyat dalam kehidupan dia. Baik. Ada perkara yang kedua, namanya ialah hajiat. Hajiat maknanya orang yang ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, tapi dia ingin yang selesa. Maknanya pakaian dia pakaian yang cantik, pakaian dia pakaian yang selesa, pakaian yang sesuai dengan saiz yang dia ada, pakaian yang orang tengok pun orang rasa tengok, sesuai dengan apa yang dia pakai. Ini maknanya orang yang memiliki kemampuan seperti ini, maknanya dia telah memiliki hajiat dalam kehidupan dia. Ataupun kalau dia tinggal di sebuah rumah, maknanya rumah dia selesa, rumah dia agak sederhana besar, rumah dia ada 3 bilik, 1 bilik suami isteri, 1 bilik anak lelaki, 1 bilik anak perempuan. Orang yang seperti ini maknanya dalam urusan tempat tinggal, dia telah mendapatkan hajiat untuk diri dia. Ataupun dalam urusan makan minum sebagai contoh, dia tak adalah makan nasi kosong dengan telur goreng saja, tapi dia makan nasi, mungkin dia makan asam pedas, mungkin dia masak kari kepala ikan. Maknanya sesuatu makanan yang berkhasiat dan menyelerakan. Siapa yang dia punya tahap kehidupan dia sesederhana itu, maknanya dia telah mendapatkan hajiat dalam kehidupan dia. Tapi berbeza dengan orang yang berada dalam peringkat yang ketiga, iaitu tahsiniyat. Tahsiniyat sama, ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, tapi dia dapat memiliki lebih, dapat memenuhi selera, dapat mencapai apa impian yang dia nak capai. Sebagai contoh, dia memiliki pakaian yang berjenama, yang ada harga yang tertentu. Dia memiliki pakaian yang banyak. Dia boleh memilih mana-mana pakaian untuk dia tukar dan dia tambah. Orang yang sampai ke tahap ini maknanya dia telah memiliki tahsiniyat dalam urusan pakaian. Kalau tahsiniyat dalam urusan tempat tinggal, mungkin rumah dia rumah banglo, mungkin bilik rumah dia ada 5 bilik, mungkin ada 6 bilik. Orang yang sampai peringkat begini maknanya sudah mencapai tahsiniyat dalam kehidupan. Dan dalam urusan makan, mungkin dia hari ini setiap hari dia makan 5 lauk. Ada asam pedas, ada kari, ada macam-macam lah. Maknanya orang ini sudah sampai kepada tahap memiliki tahsiniyat dalam kehidupan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang menonton pada pagi ini, dekat page Facebook Nizam Malik, juga di
media sosial yang lain, agak-agak tuan-tuan dan puan-puan berada dalam tahap yang mana ni? Daruriyat ke, hajiat ke, tahsiniat? Antara tu. Cuba tuliskan di ruang komen. Yang mana satu? Kita tak tahu ni yang mana satu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan. Macam mana gambaran kepada. Jadi kalau kita sebutkan tentang kemewahan, kekayaan dalam Islam, dia merujuk kepada hal-hal tahsiniat. Yang nombor 3 tu. Nombor 3 tu. Okey, baik. Seterusnya kita tengok. Sekarang ni kita nak pergi, setelah kita tahu dia adalah perhiasan bagi diri kita, anak-anak, isteri, pasangan, dan juga harta yang berkumpul, harta yang banyak, emas, perak, pacuan pacuan kenderaan dan sebagainya. Dan kita pergi pula tadi kepada 3 pembahagian dan fokus kita kepada perbahasan tentang tahsiniat ni. Apa petunjuk dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW yang memberi satu signal bahawa dalam Islam juga memberikan satu jalan dalam urusan kekayaan. Memberi satu tasawur, kalau dalam bahasa Arab disebut tasawur, memberi satu gambaran tentang perihal kekayaan. Kita nak lihat. Baik, yang pertama, di dalam Al-Quran ada menceritakan tentang zakat. Di dalam Al-Quran ada menceritakan tentang zakat, iaitu salah satu daripada rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Dan zakat ini merupakan salah satu daripada ibadah yang disebut dengan nama ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Ibadah maliyah maknanya ibadah yang berhubung kait dengan urusan harta. Yang mana bila sampai cukup nisab yang tertentu, sampai kiraan tertentu, dengan tempoh tertentu, dengan kadar tertentu, dengan jenis-jenis tertentu, maka ketika itu seseorang itu perlu dan wajib untuk membayar zakat. Baik. Kenapa? Apa di sebalik pembayaran dan penunaian zakat tersebut? Di sebalik penunaian zakat tersebut ialah pemilikan harta. Kalaulah seseorang tidak memiliki harta, bagaimana untuk dia sampai ke tahap dapat membayar zakat? Jadi Islam memberikan suatu jalan bagaimana seseorang itu untuk dia capai dalam kehidupan dia, untuk dia dapat menyempurnakan salah satu daripada rukun Islam. Maka sebelum dia dapat capai untuk dapat kelayakan membayar zakat, maka sebelumnya pasti dia adalah orang yang memiliki harta yang mencukupkan dia dan melayakkan dia membayar zakat. Dan ini dikira sebagai salah satu petunjuk di dalam Al-Quran betapa Islam memberikan suatu gambaran bagaimana mengurus kekayaan. Mengurus kekayaan. Baik, yang kedua ialah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW ada menceritakan tentang sedekah. Ada menceritakan tentang sedekah. Yang mana Rasulullah SAW memberikan jaminan bahawa sedekah ini tidak akan mengurangkan harta. Ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Dengan pemahaman yang dari sudut yang bertentangan, iaitu sesiapa yang ingin bertambah hartanya, maka perbanyakkanlah sedekah. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangkan harta barang sedikit pun. Dengan pemahaman yang bertentangan ialah, yang pemahaman sebaliknya ialah, kalau kita ingin bertambah harta, maka laksanakanlah sedekah. Jadi sedekah salah satu daripada amalan yang dianjurkan Islam. Salah satu daripada kebaikan sedekah ialah dapat menambahkan harta. Menambahkan harta merujuk kepada pertambahan pemilikan, kekayaan, kemewahan. Dan sebahagian orang bijak pandai mengatakan, sekiranya kita ingin menjadi orang yang kaya, maka kita buatlah kerja-kerja seperti mana orang kaya. Kerana orang kaya dia suka memberi dan banyak boleh memberi, maka kita banyakkan memberi, insya-Allah kita jadi kaya. Jangan kita beramal dan melakukan perbuatan orang-orang miskin yang memerlukan, seperti banyak meminta. Sekiranya kita terlalu banyak meminta-minta dalam kehidupan kita, maka kita sedang membudayakan budaya orang yang memerlukan atau dengan erti kata orang miskin. Jadi orang yang ingin kaya, maka dia harus membentuk jiwa dia, jiwa memberi. Salah satu jalannya ialah sedekah, maka dengan itu insya-Allah menjadi asbab kepada kemewahan, kesenangan dan kekayaan. Itu petunjuk, petanda-petanda dan petunjuk di dalam Al-Quran
dan hadis Nabi SAW. Baik, perkara ketiga yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan ialah doa yang pernah didoakan oleh Nabi untuk seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Tuan-tuan lihat di situ, poin saya tuliskan. Doa Nabi buat Anas. Anas ni sahabat Nabi. Ketika Nabi berhijrah sampai ke Madinah Al-Munawwarah, ramai orang suka memberikan Nabi penghargaan dan hadiah. Tetapi dalam ramai-ramai orang yang memberikan hadiah kepada Nabi SAW, ada seorang wanita yang mana dia ingin memberi Nabi sesuatu tetapi dia tidak memiliki apa-apa. Sangat miskin. Dia bukan miskin, sangat miskin. Maka wanita ini, dia datang kepada Nabi SAW dalam pada dia berfikir, dalam banyak-banyak orang, semua orang beri hadiah, apa yang aku boleh beri hadiah kepada Nabi? Lalu dia fikirkan, antara satu-satunya harta yang dia miliki, yang dia sayang, yang sangat berharga adalah anak dia sendiri, iaitu Anas bin Malik. Lalu dia fikir dia nak berikan Anas bin Malik ni kepada Rasulullah supaya Nabi asuh dia, didik dia, jadikan khadam untuk Nabi supaya dia dapat belajar banyak daripada Nabi. Lalu dia bawa anak dia yang masih kecil, dibawa kepada Nabi SAW. Lalu dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza Unais, ini anakku Anas, yakhdimuka. Saya beri dia supaya dia jadi khadam kepada Tuan." Khadam maknanya orang yang bersedia buat apa saja untuk Rasulullah. Nabi nak minum, dia sediakan cawan. Nabi nak pakai selipar, dia ambilkan selipar. Maknanya dengan maksud begitu. Tetapi Rasulullah, kata wanita ini, "Wahai Rasulullah, tolong doakan anak saya. Ud'u lahu ya Rasulullah. Tolong doakan anak saya." Baik, tuan-tuan fikir, Nabi doa apa? Ni doa Nabi ni. Dan tuan-tuan, siapa yang ada anak kecil, anak besar ke, tak kisahlah. Saya galakkan tuan-tuan bacakan doa ini untuk anak-anak kita. Baik, apa doa dia? Rasulullah berdoa, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu." Bahasa Melayu dia, "Ya Allah, banyakkanlah harta budak ini dan banyakkanlah anaknya, dan berkatilah apa yang engkau berikan kepadanya." Untuk budak kecil, Nabi doakan, "Ya Allah, banyakkan harta dia, banyakkan anaknya." Dua Nabi doakan. Kalau ikutkan dari segi zahir keadaan dia, memang dia sangat miskin, pakai baju cuma dibalut 2 helai pada badan saja Anas bin Malik. Tapi yang uniknya, budak kecil yang mana belum bekerja, belum ada kerjaya, belum ada peluang, tapi Nabi doakan banyakkan hartanya. Budak kecil yang belum ada keinginan nak berkahwin, belum fikir siapa pasangannya, tetapi Nabi doakan supaya diperbanyakkan anaknya. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, apa hikmah Nabi doakan supaya hartanya banyak? Pada masa yang sama, anaknya banyak. Sebahagian ulama' mengatakan bahawa Rasulullah punya doa luar biasa. Kalau seseorang itu memiliki harta yang banyak, tetapi tidak memiliki anak, mungkin dia fikir, harta yang banyak-banyak ni nak diberi pada siapa ni? Ataupun orang memiliki anak yang ramai, tapi harta tak ada, boleh senak otak ni. Bukan senak perut, senak otak. Anak ramai, harta tak ada. Maka Nabi doakan 2 perkara, yang mana ia lambang kepada kemewahan dan kekayaan. Makbul doa Nabi. Anas bin Malik, setelah Nabi wafat, Anas bin Malik ketika umurnya lanjut, ketika umurnya semakin tua, Anas bin Malik ni orang yang terlalu kaya. Dan memang sangat kaya. Dan Allah jadikan kebun yang dia miliki, kalau orang lain satu musim, 1 tahun ada 1 musim buah tertentu, maka kebun dia Allah jadikan 2 kali. Jadi setiap kali orang mendapat pendapatan daripada penuaian apa-apa jenis tanaman, maka Anas bin Malik pasti dapat 2 kali ganda daripada doa Nabi, kerana Nabi doakan agar dia mendapat kemewahan ketika mana dia masih kecil, walaupun ketika itu dia belum fikir untuk mendapat kekayaan dan kemewahan. Ini petunjuk sebagaimana ada di dalam hadis Nabi SAW. Baik. Yang keempat, kalau kita lihat pula dari sudut yang keempat, dalam sejarah Nabi SAW, Nabi membesar dengan perusahaan, tetapi ketika mana Nabi bertemu jodoh dengan orang yang pertama, iaitu Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, perkahwinan Nabi yang pertama
Dan itulah satu-satunya perkahwinan Nabi yang Nabi tidak mempoligamikan isterinya, iaitu Khadijah. Nabi bertemu asbab daripada kehartawanan yang ada pada Khadijah radhiyallahu anha. Kalaulah kekayaan itu semata-mata menjadi sesuatu yang buruk, nescaya dia adalah ciri yang pertama yang akan menjadi sebab Nabi menolak perkahwinan tersebut. Tetapi Rasulullah SAW memberikan isyarat bahawa kalau kehartawanan itu, kemewahan, kekayaan seseorang itu berpaksikan pada sesuatu yang benar, maka dia boleh menjadi asbab kepada bertemunya jodoh Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ini 4 perkara yang kita kira sebagai petunjuk dan isyarat. Baik, kita pergi kepada seterusnya. Apa pula bila kita ceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis sudah ada petunjuk menceritakan tentang kemewahan, kekayaan. Yang mana ada dalam doa Nabi, ada dalam ayat Al-Quran, ada dalam sirah dan sejarah. Sekarang dalam Al-Quran dan hadis, ada tak contoh direct kepada individu terus yang kaya? Bukan petunjuk, bukan suruhan, bukan galakan, kepada individu yang kita sebutkan sebagai tokoh kekayaan. Rupanya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW ada. Tetapi orang-orang kaya yang ada dalam Quran maupun hadis boleh kita bahagikan kepada 2 bahagian. Iaitu ada ahli syurga yang kaya, ada juga ahli neraka yang kaya. Dua-dua ada. Dua-dua ada. Jadi Islam memberikan pandangan dan panduan bagaimana seseorang dengan kekayaan boleh ke syurga, dan ada ahli yang confirm syurga yang dia memang kaya ketika di dunia. Sangat kaya. Ni bukan kaya biasa-biasa. Dia memang kaya, terlalu kaya. Dan ada juga di dalam Al-Quran orang yang confirm neraka, confirm, Allah dah confirmkan, pastikan memang dia tu ahli neraka, tetapi dia juga masuk neraka asbab juga daripada kekayaan yang dia miliki. Dua-dua ada. Sebagai contoh, kita ambil dulu ahli syurga yang kaya, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sangat kaya, mentadbir timur dan barat. Bukan kata apa saja, dengan istananya, dengan kekuatannya, dengan bala tenteranya, dengan pemilikannya, dengan pemerintahannya, sangat kaya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang kedua yang ada di dalam hadis Nabi SAW, ahli syurga. Kenapa saya sebutkan ahli syurga? Abdul Rahman bin Auf, kerana beliau salah seorang daripada 10 orang sahabat Nabi SAW, al-asharah al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam syurga. Dan Abdul Rahman bin Auf adalah orang yang kaya, dan kekayaan Abdul Rahman bin Auf bukan semata-mata kerana hartanya. Harta dia sangat kaya, tetapi inisiatif dan pemikirannya bagus. Ketika berhijrah sampai ke Madinah, Abdul Rahman bin Auf orang yang tidak mencari, dia tak cari bantuan. Dia tak cari tempat untuk dia berlindung. Cuma first kali antara yang dia cari ialah, dia kata, beritahukan aku di mana pasar. Beritahukan aku di mana pasar. Dia nakkan gelanggang, dia nakkan medan, kerana dia mempunyai jiwa bagaimana jiwa yang kaya, yang mana dia nak mencari harta, mendapatkan kekayaan dan kemewahan di tempat di mana orang sedang aktif dalam urusan perniagaan dan perusahaan. Ini cerita ahli syurga yang kaya. Baik. Tapi dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW ada juga menceritakan ahli neraka yang kaya. Sebagai contoh Fir'aun. Fir'aun kaya. Fir'aun di zaman Nabi Musa. Fir'aun kan banyak. Fir'aun di zaman Nabi Musa antara yang kaya. Dan salah seorang juga yang dekat dengan Nabi Musa, iaitu sepupu Nabi Musa, anak kepada pakcik Nabi Musa, yang namanya Qarun. Namrud tu saya contohkan saja. Tetapi di antara contoh ialah Qarun. Kalau tuan-tuan lihat di dalam surah Al-Qasas, Qarun ni diceritakan kekayaan, dia kan sepupu kepada Nabi Musa alaihissalam. Qarun ni dia punya kaya dia sampai dalam Quran disebut ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dia punya gambaran tempat dia simpan dia punya harta tu, nak buka tempat harta dia tu menggunakan kunci. Ni dia punya tempat penyimpanan harta, ada pintu besar gerbang, nak buka kena guna kunci. Kunci untuk buka pintu tersebut, dia punya saiz besar, perlu diangkat oleh sekumpulan lelaki yang sado-sado. Dia angkat ramai-ramai. Kunci saja dia angkat oleh satu kumpulan yang ramai, angkat kunci. Ramai-ramai angkat kunci, nak buka pintu tu. Punyalah kaya tu.
Tuan-tuan kat sini ada tak yang kunci tuan-tuan diangkat oleh 10 orang? Ada tak? Kita kunci rumah kita pun hilang. Kunci motor lupa nak letak mana. Punyalah biasa-biasanya kita. Tuan-tuan bayang. Jadi itu contoh ahli neraka yang kaya. Jadi dalam Al-Quran, Islam memberikan pandangan kekayaan tu begini, kemewahan itu adalah sesuatu perkara yang disukai dan dihiaskan bagi manusia. Pada masa yang sama, Islam menunjukkan bahawa dalam Islam memberikan isyarat bahawa perlu kepada kekayaan. Sebab itu adanya zakat, sebab itu digalakkan sedekah supaya rezeki kita bertambah. Sebab itulah di dalam Al-Quran di dalam hadis diceritakan Nabi mendoakan kemewahan dan kekayaan untuk Anas bin Malik. Dan dari riwayat hadis ketika Anas menjadi lebih senior, terbukti kekayaan yang dicapai oleh Anas bin Malik. Sehingga Anas bin Malik pernah berkata, Wallahi inna mali lakathir. Demi Allah, sesungguhnya harta aku memang terlalu banyak. Asbab daripada doa Nabi SAW. Dan bila dilihat dalam Al-Quran, Al-Quran mencontohkan orang-orang yang kaya, yang ahli syurga, dan juga orang-orang kaya dan ahli neraka. Soalnya sekarang ialah, apa beza keduanya? Apa beza keduanya? Ahli syurga yang kaya, orang kaya yang ke syurga, orang kaya yang ke neraka. Apa beza keduanya? Mesti ada beza. Kalau dari segi kaya, dua-dua kaya, dua-dua mewah. Maka apa bezanya? Kita lihat dari segi perbezaan ialah orang-orang kaya yang masuk ke syurga, mereka mencari kekayaan, merebut kekayaan, mendapatkan kekayaan, tetapi mereka jadikan kekayaan itu sebagai alat untuk mencapai matlamat. Dijadikan alat untuk capai matlamat. Dia kerja sungguh-sungguh, berusaha, berniaga macam Abdul Rahman bin Auf sampai di Madinah, tunjukkan aku di mana pasar. Pasar di mana? Dia nak mendapatkan kekayaan melalui aktiviti di pasar tersebut. Tetapi kekayaan yang dia dapat, dia jadikan alat untuk dia mencapai tujuan yang lebih besar, iaitu mendapat kemenangan dan juga kebaikan untuk hari akhirat. Itu cara ahli syurga mendapatkan kekayaan. Jadi apakah kekayaan dibenci langsung dalam Islam? Kalau kekayaan dibenci di dalam Islam ataupun tidak digalakkan, Nabi pasti tidak akan mendoakan Anas bin Malik untuk dibanyakkan hartanya. Abdul Rahman bin Auf mungkin saja tidak akan mencari pasar. Lebih baik dia cari tempat di mana sesuai untuk dia menadah tangan meminta-minta kepada manusia. Tetapi mereka mencari untuk dijadikan alat, untuk diperalatkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Berbeza dengan Qarun, berbeza dengan Fir'aun. Mereka menjadikan kekayaan itu semata-mata matlamat. Mereka capai kekayaan, lalu mereka melihat itulah yang namanya semata-mata target yang dia nak capai. Dia tidak mempergunakan dan menggunakan kekayaan itu untuk kebaikan dalam urusan akhirat, sehingga menjadikan dia sombong, menjadikan dia takabur, sehingga Qarun sepupu Nabi Musa, dia jadi kaya. Antara sebab dia jadi kaya ialah kerana otaknya cerdik, otaknya pandai. Sehingga dalam surah yang sama, surah Al-Qasas tadi, Qarun pernah berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku sebenarnya jadi kaya dan mewah sebab aku pandai, ilmu aku banyak, otak aku cerdik. Itu kesombongan yang ada kepada Qarun tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Islam menggalakkan kekayaan tetapi menunjukkan cara dan pola fikir tentang kekayaan. Kita alatkan kekayaan untuk mencapai matlamat kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bila kita mendapatkan sesuatu kemewahan, kekayaan, pencapaian dan juga kejayaan dalam urusan dunia, kita sebenarnya nak menggunakan dia untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai lagi di hadapan kita, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang yang beriman akan diri mereka, dan Allah membeli harta mereka, bahawa mereka itu nanti akan diberikan oleh Allah dengan ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sebab itulah untuk memulakan langkah kekayaan dalam kehidupan kita, Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, laisal ghina, bukanlah dinamakan kekayaan yang sebenar itu ialah semata-mata bila kita memiliki banyak harta. Wa innamal ghina, tetapi kekayaan yang sebenar ialah bermula daripada ghinan nafsi, iaitu kekayaan jiwa kita. Bermula daripada situ, kekayaan jiwa, dia akan menarik kekayaan-kekayaan harta yang lain. Tetapi kalau jiwa kita tak kaya,
macam mana pun kekayaan harta yang datang, biasanya dia akan pergi. Tuan-tuan lihat tak? Kita ambil 1-2 minit lagi. Tuan-tuan lihat tak? Sebahagian artis-artis, orang-orang yang popular di barat, mereka tu ketika muda, popular, masyhur, kaya, dengan dunia nyanyian, dengan dunia lakonan, dengan dunia sukan, dengan apa. Tapi sebahagian daripada mereka, bila di akhir usia, tiba-tiba kita terkejut. Jumpa balik miskin. Jumpa balik bankrupt. Jumpa balik susah. Jumpa balik tekan. Tahu-tahu dia dah tua, rupanya dia hidup dalam keadaan melarat dan sebagainya. Mana harta dia yang beratus-ratus juta sebelum ni? Kerana kekayaan datang kepada dia dalam keadaan jiwa dia tidak kaya. Jiwanya tidak kaya. Sebab tu Rasulullah memfokuskan kekayaan jiwa itu adalah langkah pertama, kayakan jiwa, kayakan peribadi, kayakan diri kita, nanti insya-Allah kekayaan itu akan datang. Kekayaan harta itu akan datang sedikit demi sedikit menjadi asbab kepada rezeki kita. Kaya jiwa termasuklah kita kayakan diri kita dengan ilmu yang benar, ilmu yang tepat, termasuk juga kita kayakan diri kita dengan sikap yang benar, sikap yang tepat, dengan kepribadian yang baik. Dengan ini insya-Allah kekayaan harta tu akan datang kepada kita. Sebab itu penting, ilmu tu penting, sikap dan penting, kepribadian juga sangat penting kerana dia menjadi asbab dan boleh dalam bahasa yang lebih moden biasanya disebut dengan perkataan magnet. Dia sebagai satu daya tarik kepada rezeki insya-Allah sampai kepada kita dan mudah-mudahan kita dapat kekayaan dan juga kemewahan yang memberikan manfaat besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, itulah yang dapat saya kongsikan pada pagi ini, iaitu serba sedikit sudut pandang agama Islam berkenaan kekayaan. Islam tidak anti kepada kekayaan, memberi petunjuk dan memberi tanda-tanda signal yang penting dalam Al-Quran bahawa kekayaan sangat besar peranannya dalam urusan agama, tetapi bezanya kita, orang kaya yang ahli syurga dengan orang kaya yang menjadi ahli neraka ialah mereka menjadikan matlamat atau mereka menjadikan alat untuk mencapai matlamat yang lebih bermanfaat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira, dan kita sudahi sesi ini dengan sama-sama kita membacakan doa. Mudah-mudahan dan kita doakan juga untuk almarhumah Tuminah binti Ismail. Mudah-mudahan almarhumah sentiasa mendapat rahmat dan dicucuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan barakah surah Yasin, dengan barakah majlis ilmu yang kami adakan pada pagi ini, dengan Al-Fatihah yang kami telah bacakan di awal tadi, kami mohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar Engkau hadiahkan dan sedekahkan. Andai kata ada ganjaran pahala daripada bacaan kami itu tadi kepada almarhumah Tuminah binti Ismail, mudah-mudahan almarhumah sentiasa mendapat perlindungan-Mu ya Allah, diampunkan segala dosanya, diangkat darjatnya setinggi-tingginya, dimasukkan dan digolongkan bersama golongan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami. Jadikanlah hidup kami mendapatkan kesenangan, kemewahan dan kekayaan yang menjadikan kami orang kaya yang pemurah. Yang menjadikan kami orang yang memanfaatkan kekayaan kami untuk manfaat ummah. Yang menjadikan kemewahan dan kekayaan itu menjadikan kami menjadi asbab kepada orang lain mendapat kesenangan, kemudahan dan pengabdian mereka kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya serahkan kepada Syafiqah, silakan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat-sangat menarik, iaitu berkenaan dengan kekayaan dari sudut pandangan Islam. Okay, so banyak input yang kita dapat pada hari ini ya, berkenaan dengan 3 jenis kekayaan dalam Islam, iaitu yang pertama adalah daruriyat. Betul ya Ustaz? Daruriyat. Yang kedua adalah hajiat dan yang ketiga adalah tasiniat. Okay, so anda dah kongsikan anda punya jenis-jenis di ruangan komen tadi, saya nampak tadi di ruangan komen. So terima kasih banyak-banyak Ustaz, memang best, especially berkenaan dengan Anas bin Malik tadi tu. Saya suka kisah Anas bin Malik dan macam-macam lagi lah sebenarnya, alat versus matlamat dan sebagainya. Okay, semoga perkongsian pada pagi ini bermanfaat kepada anda semua yang join pada sesi live Yasin dan
Tazkirah pada pagi ini. Okay, so saya nak teruskan, saya nak tanya Tuan Nizam, ada sebarang satu patah dua kata ke nak disampaikan? Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Khabar sihat ya? Waalaikumsalam, sihat Alhamdulillah. Alright, saya nak ucapkan terima kasih kerana berikan tazkirah yang sangat padat, okay, berinformatif, right? Dan mungkin saya ada satu soalan lah Ustaz. Okay, daripada sudut pandangan Islam kan, because of kekayaan ni memang ada, alright, dan saya faham juga ada orang yang kaya akan ke syurga dan ada juga orang kaya akan ke neraka lah basically. Tapi masalahnya adalah kalau pandangan orang ramai terhadap orang kaya ni, jadi macam mana kita nak mendepani, because mungkin ada orang kata orang kaya ni dengan persepsi yang negatif. Islam memandang kekayaan tu suatu perkara yang dibolehkan. Tetapi orang ramai bila tengok orang kaya je dia jadi macam mungkin ada hasad dengki, mungkin ada tak suka, mungkin bercakap benda yang tak baik di belakang, kritikan dan sebagainya. So macam mana Islam melihat situasi macam tu? Boleh baik, pada orang kaya ni kita dibolehkan untuk cemburu yang baik. Pada orang kaya dibolehkan cemburu yang baik. Cemburu yang baik tu macam mana tau? Rasulullah sebutkan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh seseorang itu rasa iri hati kecuali pada dua perkara ni boleh iri hati. Tapi iri hati tu iri hati yang sudut positif. Baik. Dua orang yang boleh kita iri hati siapa? Rajulun atahul Quran. Seorang lelaki yang Allah kurniakan kepada dia ilmu Al-Quran dan dia mampu mengamalkannya siang dan malam. Sama ada mengajar ke, belajar ke, dia apa ke. Jadi kita rasa macam, ya Allah, kalau aku dapat macam dia kan seronok. Aku naklah jadi macam dia. Perasaan itu yang kita datang dalam hati kita kepada orang yang diberikan kurnia macam tu, dibolehkan. Baik. Yang kedua, rajulun, ni yang menarik ni. Atahullahu malan. Iaitu seorang lelaki yang Allah berikan dia kepada dia harta yang banyak. Lalu dia dengan hartanya, dia dapat berikan kepada orang lain siang dan malam. Berikan orang lain dari sudut orang dapat cari rezeki dengan kekayaan dia ke, berikan kepada orang lain. Banyak sudut lah dia beri. Jadi kita dibenarkan untuk rasa, aku inginlah untuk jadi macam dia. Seronok jadi macam dia. Perasaan yang begitu dibolehkan. Tapi kalau merasakan bahawa orang kaya ni apalah, dia ni mesti rasuah lah, dia ni mesti, itu bertentangan dengan apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Kita digalakkan supaya bila nampak orang yang ada banyak harta, boleh beri, boleh bantu sana, boleh pergi sini, ya Allah, kalau aku dapat jadi macam tu seronoknya, ya Allah, aku ingin jadi macam tu. Iri hati yang positif, iaitu bukan dengan keinginan. Sebab itu Rasulullah larang ialah hasad. Hasad maknanya apa? Kita menginginkan nikmat yang ada pada orang hilang atau kita inginkan musibah terkena kepada orang. Itu kan namanya hasad yang tak boleh. Jadi orang tu kaya, kita kata engkau bankrupt tak lama lagi. Itu kita inginkan musibah terkena kepada dia. Maknanya jawapan dia tak boleh. Atau kita inginkan supaya dia tu nikmat yang ada dihilangkan oleh Allah. Itu hasad yang Nabi kata tak boleh. Tapi hasad yang boleh, iaitu iri hati yang boleh ialah, ya Allah, kalau aku dapat jadi macam dia, dapat bagi manfaat pada orang, kan seronok macam tu. Rasulullah dah pandu dah yang mana perasaan yang boleh, yang mana tak boleh. Itulah cerita di sebalik kita bila melihat orang kaya. Alright, Alhamdulillah. Okay, jadi mungkin sesi macam ni dapat membuka minda kita, followers kita semua supaya mempunyai sudut pandang yang lebih positif terhadap kekayaan. Alright, dan kita membina sikap yang lebih baik lah dalam kita berusaha dan kita menjadikan inspirasi orang yang lebih berjaya supaya kita juga menjadi orang yang berjaya dari dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Okay, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz sekali lagi dan juga seluruh tim Wealth Academy Senang Berhad yang committed untuk sesi kita pada pagi ni. Alright, dan tak lupa juga kepada anda yang menonton di Facebook page Nizam Malik dan juga di YouTube channel Saham Mastery. Okay, terima kasih banyak kerana menyokong usaha kami. Okay, untuk kita berkongsi juga ilmu-ilmu berkaitan dengan agama, dan ilmu-ilmu ni lah sebenarnya bekalan kita ke akhirat sana. Okay, dengan ilmu lah insya-Allah kita akan jadi orang yang lebih baik, insya-Allah orang yang lebih berjaya dalam kehidupan ni, insya-Allah. Okay, jadi saya rasa itu saja saya punya ucapan ringkas sajalah. Okay, terima kasih Syafiqah, silakan. Okey, baik. Terima kasih banyak Ustaz Irin dan juga Tuan Nizam atas perkongsian kepada kami semua dan juga audiens yang sedang melihat kita di Nizam Malik PH. Okey, so
Saya rasa setakat itu saja sesi kita pada pagi ini. Saya nak ucap terima kasih banyak kepada Ustaz Ilin Aminin atas perkongsian dan juga kepada anda yang menonton kita secara live dan juga secara tontonan semula. Kita berjumpa lagi insya-Allah pada masa yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ونفسي بعداد كل